Shalom. Kita bertemu sekali lagi dalam ruangan renungan harian kita, Mac 7, 2022. Message dan pembawa message. Dalam Yunus 3 ayat yang keempat, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Perkara ini tidak boleh diendahkan. Mesej Yunus penuh dengan kuasa kerana dia sendiri baru sahaja dihidupkan semula dari perut ikan paus. Oleh sebab Yunus telah mengalami sendiri penghakiman dan belas kasihan Tuhan, sekarang dia boleh menyampaikan mesej itu dengan kuasa kepada seluruh kota. Mesej asasnya mungkin merangkumi pemikiran ini. Kalau Tuhan menghakimi saya sebagai seorang Nabi Israel, Dia pasti akan menghakimi kamu sebagai bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Dia. Dengan menilai peristiwa-peristiwa selanjutnya, saya fikir Yunus terkejut bahawa belas kasihan yang sama yang diberikan kepada dia sebagai Nabi yang bersalah diberikan juga kepada bangsa kafir. Mungkin Yunus merasakan khutbahnya selama 40 hari akan berakhir dengan curahan bola api yang memuaskan. Sebaliknya, Tuhan yang tidak memandang bulu, Roma 2 ayat 11, memberi belas kasihan yang sama kepada orang-orang Niniwi yang Dia telah berikan kepada Nabi itu. Walaupun saat penghakimannya, Wahyu 14 ayat 7, mesti diberitakan, namun belas kasihan Tuhan juga harus diperluas kepada ramai orang yang bersalah di kota. Keseimbangan ini hanya boleh dilakukan oleh mereka yang telah mengalami sendiri penghakiman dan belas kasihan. Terlalu sering penulis mendengar mesej-mesej yang keras daripada para pengkhotbah yang nampaknya tidak pernah melalui pengalaman di dalam perut ikan paus. Walaupun mesej mereka membawa ketakutan, namun hanya sedikit pengharapan sebenar yang diberikan untuk menerangi jalan orang lain. Cerita Yunus adalah jelas. Sebelum pembawa mesej berkhutbah tentang mesej itu, Tuhan terlebih dahulu mengubah hatinya di dalam perut ikan paus. Jangan bimbang, kita tidak perlu pergi mencari ikan paus. Ikan paus itu akan datang mencari kita. Apabila kita ditelan oleh ujian-ujian dalam kehidupan ini, kepala kita akan tunduk dan doa-doa kita akan naik ke atas. Tidak lama kemudian, kita akan dibawa ke tempat pelayanan kita untuk menjalani kehidupan yang kuat sebagai saksi kepada orang lain. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas renungan yang begitu baik, di mana memberi kami satu harapan dan juga janji daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terus saja renungan kita pada hari ini. Amin.